Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali ke saluran kami Azim Zahri Channel. Dan alhamdulillah hari ini kita ada tetamu istimewa. Mungkin Dr. Azim boleh perkenalkan sikit tetamu istimewa kita. Tamu kita ya, Datuk Nik Asyuddin, mantan CEO Tabung Haji. Selamat datang ke Azim Zahri Channel. Terima kasih. Baik, antara kita nak bincangkan hari ni tu dah dekat-dekat nak pilihan raya ni. Dan kita tahu persentage pengundi yang besar adalah pengundi orang muda lah. Dan dengan akta baru 18 undi 18 ni ramai lagi orang-orang muda yang akan mengundi. Walau bagaimanapun pada saya ada juga kekecewaan dari orang muda selepas GE14. Selepas kita mengundi, dah bagi mandat, bila dah dapat kuasa, mereka berbincang sama mereka untuk berkuasa. Yang mana di luar kita punya kuasa lah, sebab kita dah mengundi lah. Jadi ini agak ada kekecewaan di zaman dalam orang-orang muda ni sebab ialah kita beri mandat tapi mereka dah buat benda lain pula ke atas. Jadi ia ada sedikit efek kepada orang muda untuk keluar mengundi kali ni. Sebab kita takut benda tu berlaku lagi. Dan adakah benda tu takkan berlaku lagi? Ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memanglah sebagai manusia apabila kita berharap pada sesuatu, bila kita tak dapat ataupun orang lain mengecewakan kita kecewa. Cuma kita kena ingat, adakah kita hanya kecewa sekali dalam tahun 2020 ataupun dalam kehidupan kita penuh dengan insiden-insiden yang menyebabkan kita kecewa. Jadi kalau kita melihat itu sebagai satu detik dalam kehidupan dan kehidupan kena terus, kita kena teruskan kehidupan. Jadi bagi saya itu bukan satu isu lah. Dan dalam konteks demokrasi, kita diberi peluang oleh sistem demokrasi untuk membuat pilihan. Jadi, dan pilihan ini sebenarnya sama ada kita ambil peluang atau tidak ambil peluang, kita sebenarnya memilih. Kalau kita keluar mengundi, memanglah kita memilih pihak yang kita rasa akan menjaga kepentingan kita. Bukan sahaja hari ini, tapi untuk masa depan. Kalau kita tidak keluar mengundi pun sebenarnya kita memilih. Kita memilih untuk memberikan orang lain membuat apa saja pilihan dan kita sanggup menerima keputusan mereka walaupun ianya akan menyebabkan kita hampa sekali lagi. Jadi, adakah kita rela orang lain buat keputusan bagi pihak kita ataupun kita rasa 5 tahun sekali, bukannya 5 kali satu hari. Kan kalau solat tu 5 kali. Ini 5 tahun sekali. Jadi bagi saya, keluar ke tak keluar ke, kita tetap memilih. Jadi baiklah kita keluar, pilih, sekurang-kurangnya puas hati. Kalau tidak, kita terima saja dan kita tak boleh nak marah orang sebab kita biarkan mereka memilih siapa yang akan mentadbir negara, menentukan dasar negara dan juga mencorakkan masa depan kita. Maksudnya tidak membuat keputusan itu adalah satu keputusan. Betul. Ini satu perkara yang kadang-kadang kita lupa ya, bila kita ada diberi peluang tapi kita membuat keputusan untuk membiarkan peluang itu berlalu, kita sebenarnya telah membuat keputusan. Bukannya kita bila kita tak keluar mengundi, kita tidak terlibat dengan keputusan. Kita membuat keputusan. Zaman perang Vietnam dulu, bila orang-orang muda US dihantar berperang di Vietnam, lepas tu diorang cakap we are too young to vote but not too young to die. Dia cakap macam tu. So sekarang ni di mana-mana kebanyakan negara pun umur 18 tahun dah boleh mengundi. So macam mana nak tarik anak-anak muda kita mengundi? Ya. Dia kadang-kadang disebabkan cara kita menyusun kehidupan. Okay. Kita rasa 18 ni muda. Alright. Tapi 18 dah boleh kahwin kan? Betul? Dan kahwin ini adalah satu keputusan yang besar, bukannya satu keputusan yang kecil. Dah memang diberi peluang untuk membuat keputusan. Kan? Jadi saya rasa ialah
Dan kalau kita tengok dari segi agama pun, akhir balik biasanya 15 tahun paling lewat sudah akhir balik. Betul. Sudah tertanggung tanggungjawab agama. Ya. Kalau gagal menjalankan kehendak agama, ada risiko masuk neraka. Yalah. Itu lebih besar risikonya berbanding dengan mengundi. Betul. Jadi saya haraplah kita jangan memperkecilkan potensi anak-anak muda. Betul. Ini saya rasa salah satu perkara yang menyebabkan anak-anak muda rasa mereka ni tidak sampai masanya lagi untuk membuat keputusan. Sedangkan kita mengundi untuk masa depan. Betul. Kita bukan mengundi untuk masa ke belakang. Betul. Apa yang telah berlaku, tapi untuk ke depan. Kita kena diberi peluang untuk memilih siapa yang kita rasa yang terbaik untuk menjaga kepentingan kita, untuk mentadbir negara dan mencorakkan masa depan. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Macam kita tengok kat dalam parlimen ada satu YB muda dalam parlimen, bila dia bercakap je, yang lain-lain yang dah berumur ni kita cakap dengar cucu nak bercakap. So kami rasa macam hal benda macam ni ada kat parlimen. Faham maksud saya? Pasal kalau dia muda, maksudnya walaupun dia dah jadi ahli Dewan Rakyat, maksudnya dia sama level dengan yang lain. Jangan pelekeh kan. Tak, dia macam ni. Kalau kata orang muda tak mau keluar, maka itulah model yang akan ada dalam parlimen. Betul. Sebab mereka akan dipilih oleh orang-orang yang telah memilih orang seperti itu, dan orang-orang ini akan tetap kembali kepada orang-orang sebegitu kan. Jadi jangan salahkan orang tua, sebab kita diberi peluang sekarang, dan dari segi peratusan pengundi, ianya merupakan satu peratusan pengundi yang agak besar. Dan bila kita tengok ada lebih daripada 2 pihak yang dikira serius. Betul. Maknanya ada 3 lah sekarang ni. Maknanya untuk memenangi pilihan raya dalam konteks itu, mereka tidak memerlukan 50% undi. Dapat 30-40% pun mungkin sudah cukup untuk undi. Jadi kalau anak muda keluar full force, mereka mungkin dapat mencorakkan negara dengan corak mereka sendirilah. Dan kalau kita tengok pilihan raya separuh penggal di Amerika baru saja berlangsung. Ya, betul. Yang mana pada awalnya semua orang akan cakap Parti Demokrat akan kalah teruk sebab itulah kebiasaan pilihan raya separuh penggal. Tapi oleh kerana ada beberapa isu yang memberi jentikan semangat pada anak-anak muda, mereka keluar dengan agak ramai dan mengubah tradisi pilihan raya. Dan parti yang Demokrat yang sepatutnya kalah teruk dapat mengekalkan kekuasaan di Dewan Senate dan mungkin kalah sedikit di Dewan Perwakilan. Jadi ini semua disebabkan anak muda keluar. Kalau tak salah saya 64% 64% undian anak muda masa tu. Dia yalah, maknanya bila anak muda keluar, sebab bila kita muda dari segi adatnya masih panjang lagi kehidupan kita. Betul. Jadi mereka mempunyai kepentingan yang lebih besar berbanding dengan orang-orang yang telah berumur. Jadi sepatutnya mereka inilah yang lebih aktif, lebih giat untuk mengambil bahagian dalam mengundi, sebab mereka akan merasa kesannya lebih lama daripada orang yang telah berumur. Itu penting juga untuk diingatkan. Jadi Datuk amat konsisten mengatakan anak muda perlu keluar mengundi bagi menentukan masa depan negara lah. Kalau mereka tak keluar pun mereka menentukan masa depan mereka. Sebab mereka membiarkan orang-orang yang telah membuat pelbagai pilihan. Dan sekiranya mereka berasa pilihan-pilihan ini tidak tepat, takkan kita nak biarkan lagi mereka memilih? Ataupun menjadi pemilih yang majoriti. Jadi kita kena keluar untuk mengimbang pilihan-pilihan itu. Jadi banyak orang muda yang akan mengundi ni, yang after 18 tahun ni, banyak yang kali pertama mengundi. Jadi Datuk rasa apa persiapan yang perlu dibuat? Macam Datuk kata, kalau umur 18 tahun boleh kahwin, dan nak kahwin pun kadang-kadang dia kena buat due diligence juga. Macam Datuk kata tadi, kena siasat dululah nak kahwin. Jadi apa persiapan yang perlu dibuat oleh anak-anak muda ni sebelum mereka memilih? Okey, mungkin kita sebut dalam konteks parlimen lah supaya Yang pertama, wakil rakyat ini sepatutnya dia ke parlimen untuk membahaskan isu-isu
yang ada kepentingan pengundinya. Maknanya dia kena rajin pergi parlimen lah. Betul. Dia bukannya menganggap parlimen ni sebagai satu institusi yang tidak serius. Dan bila dia nak bincang tentang polisi, dia nak bincang tentang dasar, dia nak tengok masa depan, kita kena cari orang yang ada daya intelektual yang mampu untuk membawa amanah itu. Sebab walaupun kita ada ramai orang yang menawarkan diri, mereka mungkin dapat bercakap dengan hebat, tapi mungkin daya intelektual mereka tak sampai. So kena ada ilmu, dan satu lagi mungkin dia kena ada kemahiran. Sebab pembentukan polisi, pembentukan dasar ini bukan perkara yang senang. Khususnya sekarang negara kita menjadi semakin kompleks, kita ada pelbagai cabaran. Bila kita janji nak belanja itu dan ini, kita kena fikir juga macam mana nak cari duitnya. Hutang kita sudah 1.4 trilion kan, dan hutang ini bukannya percuma, ada kosnya juga, dan kos ini akan masuk dalam belanja operasi kerajaan kan. Jadi orang yang nak jadi wakil rakyat ni kena mampu untuk memahami dan mampu untuk mencari penyelesaian. Dia bukan hanya sekadar bercakap bunyi sedap, tapi intinya kosong. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang dilantik menjadi wakil rakyat ini akan menentukan siapakah Perdana Menteri. Maknanya mereka, sebab Perdana Menteri ialah orang yang pada pandangan Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong mempunyai sokongan majoriti. Dan apabila Perdana Menteri dilantik, dia akan membentuk kabinet. Dan wakil rakyat kita ada peluang untuk masuk kabinet juga. Kalau dia tak jadi Perdana Menteri pun, dia ada peluang masuk kabinet. Di situ tanggungjawab lagi besar. Sebab bila jadi menteri, dia kena mampu mentadbir, mengurus dan memimpin kementerian. Dan bergantung kepada kementerian yang mereka terajui. Setiap kementerian akan memberi kesan pada kehidupan kita. Kan? Jadi kita tidak boleh tengok mereka hanya sekadar pandai bercakap. Kita tak boleh tengok mereka hanya sekadar dapat menghulurkan bantuan. Kan? Itu kerja pegawai kebajikan masyarakat, bukan kerja wakil rakyat. Dan kita juga tidak boleh memilih berdasarkan mereka pandai bersyarah, berkhutbah. Itu mungkin kerja ahli jawatan kuasa masjid. Jadi kita jangan guna kriteria pegawai kebajikan masyarakat, ahli jawatan kuasa masjid untuk memilih orang yang mungkin menjadi Perdana Menteri ataupun Menteri. Jadi ini satu perkara yang serius. Jadi kena ada ilmu, kena ada kemahiran, kena ada mungkin kepakaran dalam bidang-bidang tertentu. Yang penting sekali kena ada hati nurani yang jujur, yang ikhlas, kerana apabila mereka diberikan kedudukan, mereka kena ingat, mereka kena menjaga kepentingan rakyat, bukannya menggunakan kedudukan dan jawatan itu hanya untuk kepentingan diri mereka, keluarga mereka dan puak-puak mereka sahaja. Ini yang kalau kita tengok apa yang berlaku dalam negara, seperti skandal 1MDB, skandal SRC dan banyak lagi skandal, ialah kerana ada manusia yang apabila diberikan kedudukan, jawatan, mereka pecah amanah dan mereka telah menyebabkan kerugian kepada negara, dan ini merupakan satu malapetaka yang amat sedih lah. Saya dengan Hafiz sebelum ni ada membincangkan beberapa polisi yang mungkin boleh kalau kita dapat YB ataupun wakil kita jadi menteri, mungkin dapat mengubah beberapa polisi. Contohnya dari segi education, ekonomi, kan? Kalau dari segi education macam mana tu? Dia bagi saya lah, kita sekarang bukan saja mahu maju, tapi kita kena menghadapi persaingan. Betul. Ya? Persaingan tentunya memerlukan lebih ramai orang-orang yang punya otak-otak yang bergeliga. Okey. Alright. Dan kita kena bezakan di antara mendapat sijil yang berjala-jala dengan kegeligaan otak. Okey. Sebab kadang-kadang kita mungkin
dapat mempamerkan CJ dari situ, CJ dari sini. Tapi apabila diberikan kerja, kita tak boleh buat apa-apa. Ini yang mungkin ada kawan saya dulu nama Encik Rahim. Okey. Apabila kita cerita tentang perakaunan dan ada orang yang buat kata Masters in Accounting, dia tanya, are you becoming a master? Are you doing you want to be Masters in Accounting? Or you want to be mastering accounting. Jadi kalau setakat kita dapat jawab soalan, diberikan A yang berjala-jala, tapi ilmu itu hanya setakat dalam bilik peperiksaan, tak dapat diamalkan, dilaksanakan, tak dapat digunakan untuk kebaikan orang ramai, dan negara akan rugi. Kan? Jadi sebab itulah mungkin dari segi pendidikan, yang penting ialah adakah kita melahirkan orang-orang yang berilmu, berkemahiran, pakar dalam bidang-bidang yang akan menjadi penting mungkin untuk 10 tahun, 20 tahun akan datang. Kita tidak boleh sediakan orang-orang yang hebat ini untuk industri-industri 20 tahun sebelum ini. Jadi cabaran yang penting ialah sistem pendidikan itu sendiri, dari pada sekolah rendah, sekolah menengah dan universiti. Dan kita ingat, saya selalu sebut, kadang-kadang saya rasa universiti kita ni ialah glorified secondary school. Mana pelajar-pelajar dilayan sebagai budak-budak. Sedangkan masa itulah kita nak memperkembangkan minda dia, kita nak menjadikan dia lebih lebih mature, kan? Dan ini memerlukan ahli akademik yang berani melayan soalan, berani tidak bersetuju dengan pelajar, dan bukannya ahli akademik yang berasa dia betul setiap masa. Jadi ini memerlukan perubahan sistem, kerana sistem kita sekarang ni mungkin melebihkan kepada perkara-perkara yang nampak secara fizikal, tetapi tidak menilai hakikat sebenarnya hasil daripada sistem. Maksudnya universiti tu hanya bangunan lah. Bangunan saja. Yang penting kat dalam tu. Bukan setakat bangunan lah, dia kena ada ahli akademiknya. Ahli akademik tu yang paling penting, tapi, bukan bangunan tu. jadi bagi saya lah, contohnya bila kita kata profesor, maknanya he must be professing the knowledge. Bukan setakat he knows the knowledge, he knows a lot of something that is very small and narrow. Tapi dia kena profess lah. Mana profess tu dia betul-betul bukan setakat memahami, mendalami, tapi dapat melahirkan anak-anak murid yang lebih hebat daripada beliau. Dan dia tidak takut melahirkan anak-anak murid yang hebat. Bukannya sebab dia nak jadi hebat, dia lahirkan anak-anak murid yang kurang hebat, dan akhirnya negara juga yang rugi. Dia je hebat.